Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 1 KSSM untuk bab yang keempat, nisbah, kadar dan kadaran, subtopik 4.4, nisbah, kadar dan kadaran bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, hari ini kita akan lihat dua standard pembelajaran. Yang pertama, 4.4.1, menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua atau lebih nisbah dua kuantiti diberi. Dan 4.4.2, menentukan nisbah atau nilai berkaitan apabila diberi nisbah dua kuantiti dan nilai satu kuantiti, serta nisbah tiga kuantiti dan nilai satu kuantiti. Jadi, bagaimanakah kita ingin menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua atau lebih nisbah dua kuantiti diberi? Mari kita lihat contoh yang pertama. Jika P kepada Q bersamaan 2 kepada 9 dan Q kepada R bersamaan 9 kepada 7. Cari nisbah bagi P kepada Q kepada R. Jadi kalau kita lihat, kita perlu mencari nisbah bagi tiga kuantiti dan nilai yang diberi adalah nisbah dua kuantiti. Jadi langkah dia, cikgu suka menggunakan jadual. Jadi cikgu akan tulis dalam jadual ini P kepada Q kepada R. Jadi untuk yang pertama, P kepada Q nilainya adalah 2 kepada 9. Dan R pula ialah 9 kepada 7. Jadi cikgu akan letak di bahagian 9, 7 pada Q dan R. Dan kalau kita lihat di sini, huruf yang sama adalah huruf Q. Dan nilainya adalah sama iaitu 9. Jadi kita akan tulis balik 9. Kerana tiada perubahan, maka nilai P juga kita akan turunkan sahaja 2 dan R adalah 7. Maka nilai P kepada Q kepada R adalah 2 kepada 9 kepada 7. Ini adalah soalan daripada buku teks Latih Diri 4.4a. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Sejumlah wang derma dibahagikan kepada 3 buah rumah amal P, Q dan R. Nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal P kepada rumah amal Q ialah 2 kepada 3. Nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal Q kepada rumah amal R ialah 4 kepada 1. Cari nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal P kepada rumah amal Q kepada rumah amal R. Jadi sama seperti tadi, cikgu akan lukiskan jadual dan cikgu akan label P kepada Q kepada R. Jadi untuk maklumat yang pertama, P kepada Q ialah 2 kepada 3. Jadi cikgu akan letakkan 2 kepada 3 bagi nisbah P kepada Q. Kemudian kita akan lihat pula rumah amal Q kepada R ialah 4 kepada 1. Jadi Q kepada R, cikgu akan letak 4 kepada 1. Jadi huruf yang sama adalah huruf Q. Dan kalau kita lihat di sini, 3 dan 4 bukan nilai yang sama. Jadi kita perlu menggunakan GSTK iaitu gandaan sepunya terkecil. Dan bila kita lihat 3 dan 4, nilai yang paling kecil adalah 12. Jadi 3 ini perlu didarabkan dengan 4 dan 4 ini perlu didarabkan dengan 3. Jadi untuk sebaris dia, P kepada Q tadi perlu darabkan dengan 4 dan yang sebaris dengan Q barisan kedua perlu didarabkan dengan 3. Jadi kita akan dapat 2 darab 4 adalah 8. Yang ni 4 darab 3, 3 darab 4 kita akan dapat 12. 1 darab 3 kita akan dapat 3. Maka P kepada Q kepada R ialah 8 kepada 12 kepada 3. Jadi pelajar hanya lihat sahaja nilai yang sama ataupun berbeza. Sekiranya berbeza, kita perlu darabkan supaya dapat nilai yang sama. Okey, kita akan lihat menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan. Contoh yang pertama, nisbah harga sehelai baju kebaya kepada sehelai baju kurung ialah 7 kepada 4. Jadi kita kena ingat, 7 ini adalah untuk baju kebaya. Okey. Dan 4 ini adalah baju kurung. Cikgu label siap-siap supaya kita tidak terkeliru. Jika harga baju kebaya itu ialah RM84, cari harga baju kurung. Okey, jadi kita ada dua kaedah. Yang pertama, kita boleh gunakan kaedah unitary. Yang kedua, kaedah darab silang.
Cikgu akan tunjukkan kedua-dua kaedah tersebut. Okey, kaedah unitary, cikgu akan gunakan jadual seperti ini juga tadi. Jadi, cikgu akan labelkan disebabkan tadi baju kebaya kepada baju kurung. Jadi, cikgu akan tulis sini kebaya dahulu. Kemudian barulah kurung. Jadi, kebaya kita nisbahnya adalah 7 kepada 4. Dan harga baju kebaya tadi adalah RM84. Jadi, kita akan letakkan di sini. Jadi, yang ni kita akan cari nilai dia untuk 1. Jadi, nombor yang besar kita bahagikan nombor yang kecil. Jadi, 84 kita akan bahagikan dengan 7. Maka nilainya adalah 12. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? 4 ini perlu didarabkan sahaja dengan 12. Maka nilai untuk baju kurung adalah 48. Okey, ini adalah kaedah unitary. Jadi kita bahagikan nombor besar kepada nombor kecil, kemudian kita darabkan. Kalau kaedah darab silang, okey, kalau pelajar guna kaedah darab silang, okey, kita akan buat macam kita buat perkadaran dahululah. Okey, 7 pada RM84. Kemudian 4 kepada nilai yang kita tak tahu. Jadi kita akan darab silangkan. Okey, ataupun cikgu labelkan sini X lah. Okey, jadi kita buat darab silang begitu. Jadi kita akan dapat 7X, 4 darab 84. 4 darab 4, 16. 8 darab 4, 32. 33. 336. Kemudian kita akan carikan nilai X, iaitu 336 dibahagikan dengan 7. Maka nilai X kita adalah 48 juga. Okey, dua-dua kaedah ni boleh kamu gunakan. Baiklah, kita akan lihat contoh yang kedua. Nisbah jisim Encik Arif kepada jisim anaknya ialah 3 kepada 2. Jadi, pelajar, cikgu selalu ingatkan, sekiranya nisbah ni kita kena tulis siap-siap supaya kita tak keliru. Ini adalah Encik Arif, yang ini adalah anak dia. Jika jisim anaknya ialah 42 kg, cari jisim Encik Arif. Okey, cikgu akan cuba buat jadual dahulu. Supaya kita jelas, kamu boleh guna kaedah unitary ataupun kaedah darab silang. Okey, untuk kaedah yang ni, cikgu akan tunjukkan menggunakan jadual, kita gunakan kaedah darab silang. Jadi, ini adalah Encik Arif dan yang ini adalah anaknya. Jadi, kita tahu nisbah dia tadi adalah 3 kepada 2. Dan jisim anaknya adalah 42 kg. Jadi, 42 kg ni perlu diletakkan di bahagian anak. Maka kita nak cari jisim Encik Arif dan cikgu labelkan dia sebagai X. Jadi, kita boleh darabkan, silangkan sahaja. Jadi, kita akan dapat 2X bersamaan 3 darab dengan 42. Jadi, 3 darab dengan 42 adalah 126. Maka X bersamaan 126 dibahagikan dengan 2. Maka nilai X kita adalah 63 kg. Okey, ini adalah cara darab silang. Okey, sekiranya lah pelajar suka kaedah unitary, okey, kita boleh cari dulu untuk 1 unit. Maka kita dah tahu tadi daripada jadual ini juga, kita boleh gunakan kaedah unitary, maksudnya 42. Okey, 42 akan dibahagikan dahulu dengan 2. Maka kita akan dapat nilainya 21. Untuk satu bahagian nilainya adalah 21. Jadi, Cik Arif ada 3 bahagian. Maka 3 darabkanlah dengan 21. Maka nilainya tetap 63. Jadi, mana-mana kaedah boleh kamu gunakan. Baiklah, kita akan lihat contoh kita yang terakhir. Zanariah, Rusita dan Hanifah berkongsi membayar kos hari jadi ibu mereka mengikut nisbah 5 kepada 3 kepada 2. Jadi, 5 ini adalah untuk Zanariah. Cikgu label siap-siap terus. Okey, cikgu letak Z sahaja. Kemudian, 3 ini adalah untuk Rusita dan 2 ini adalah untuk Hanifah. Hanifah membayar RM50 untuk hadiah itu. Hitung jumlah. Okey, hitung jumlah. Maksudnya kita perlu tambahkan nilai wang yang dibayar oleh Zanariah dan Rusita. Baiklah pelajar, bagaimana kaedah dia? Okey, cikgu akan gunakan jadual supaya kita lebih jelas bahagian bagi setiap orang lah. Jadi, cikgu letak Z, Rusita dan Hanifah. Okey, cikgu letakkan ZRH. Jadi, Zanariah tadi adalah 5.
Rusita 3 dan Hanifah 5. Dan nilai RM50 tadi adalah pada Hanifah. Jadi cikgu akan letakkan di sini RM50. Okey, sekiranya kamu nak buat darab silang, dia agak 2 kalilah kita kena buat. Okey, tetapi kalau kita buat unitary bermaksud 50 dibahagikan dahulu dengan 2. Kita cari untuk satu bahagian. 50 bahagi 2 kita akan dapat 25. Jadi, kamu boleh gunakan kaedah, maksudnya 3 ini darab dengan 25. Okey, 3 darab dengan 25 dan 5 ini didarabkan dengan 25. Okey, kita akan dapat nilai 5 darab 25 adalah 125 dan 3 darab 25 kita akan dapat 75. Okey, kemudian bila kita nak mencari jumlah, kita tambahkan sahaja 125 tambahkan dengan 75, maka nilainya adalah 200. Okey, ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kamu boleh terus sahaja tambahkan nisbah bagi Zanariah dan juga Rusita. Okey, kita tambahkan jadilah 8. Jadi kita ada 8 bahagian, terus saja darab dengan 25. Okey, sebab dia nak jumlah. Dia bukan nak seorang-seorang. Jadi 8 darab dengan 25, kita akan dapat juga nilainya 200. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dan jelas tentang bagaimana untuk menentukan nisbah bagi nilai yang ditentukan. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye.